Baik, untuk anda yang meminati alam hijau, itu sedikit paparan yang kami bawakan untuk anda sempena dengan Hari Lanskap Negara yang berlangsung pada hujung minggu ini, iaitu 1 hingga 3 Mac 2019. Saban tahun, setiap 3 Mac, saban tahun sebenarnya sambutan Hari Lanskap Negara ini diadakan di seluruh negara dan ia pada masa sama untuk melihat dan juga memberikan kesedaran kepada masyarakat bagaimana menjaga persekitaran itu dengan mengindahkan lanskap dan pada masa sama juga menjaga kehijauan negara. Jadi bercerita lebih lanjut untuk sambutan Hari Lanskap Negara 2019 pada waktu ini, saya bersama dengan Encik Mior Saadon, Mior Razali, Timbalan Ketua Pengarah Dasar Jabatan Lanskap Negara Kementerian Wilayah Persekutuan, dan juga Datuk Baharudin Aziz, Naib Presiden Lanskap dan Taman Jabatan Lanskap dan Taman Perbadanan Putrajaya Kementerian Wilayah Persekutuan. Terima kasih kedua-duanya bersama kami dan terima kasih juga untuk Jabatan Lanskap Negara kerana memberikan peluang kepada kami di studio dihiasi dengan kehijauan. Ini antara salah satu. Sebenarnya nanti di Taman Botani Putrajaya lagi banyak yang dapat disaksikan, lagi banyak kehijauannya. Baik, kita nak tanya kepada Encik Mior terlebih dahulu bahawa sambutan kali ini lokasinya ialah di Taman Botani Putrajaya bermula 1 hingga 3 Mac dan mungkin sedikit penerangan berkenaan tema yang dipilih untuk tahun ini. Encik Mior. Tema pada tahun ini kita panggil Malaysia Negara Taman Terindah. Jadi bila sebut tema tu dia agak skop dia agak luas Ya. Because dalam kita membangunkan negara ni lanskap ni juga memainkan peranan membagi kesejahteraan pada masyarakat. Jadi bila kita pegang kepada tema ni, kalau saya suka membawa diri saya, kalau saya keluar daripada rumah tu, kita akan dapat series of taman, rangkaian-rangkaian taman, laluan-laluan hijau. Jadi kesemua tu ada kesinambungan dia sampai ke bandar-bandar. Kalau di bandar-bandar pun kita ada nampak laluan-laluan jalan kaki yang menghubungkan antara satu tempat dengan satu tempat. Jadi pelbagai banyak perkara yang boleh kita lihat dalam Malaysia Negara Taman Terindah. Jadi temanya pun memang satu perkara yang amat menarik kerana kita ingin menjadikan negara kita kalau boleh menjadi seperti berada dalam taman. Baik, pemilihan Taman Botani Putrajaya tentunya cukup bertepatan untuk edisi kali ini dan di sana pun kita tahu kalau sebelum ini memang dikenali sebagai taman yang orang ramai boleh melihat keindahan alam, flora dan faunanya. Jadi mungkin Datuk Baharudin boleh kongsikan untuk perjalanan di Taman Botani pada hujung minggu ini. Pertama kali saya ucapkan ribuan terima kasihlah kepada Jabatan Lanskap Negara lah selaku penganjur, dan kita sebagai host venue lah Taman Botani telah dipilih pada tahun ini untuk diadakan Hari Lanskap Negara. Bertepatanlah Taman Botani itu tema Mother of All Gardens. Dan sejarahnya ni pembinaannya telah 16 tahun semenjak perasmiannya dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Tun Mahathir Mohamad pada tahun 2003. Dan kita sebenarnya banyak sebenarnya komponen-komponen yang berada di taman itu sendiri. Kita ada 20 showcase garden. Okey. Dan taman ini memang sesuai lah untuk jadikan sebagai satu daripada model Malaysia negara taman terindah, the most beautiful garden Malaysia. Jadi memang sesuai lah untuk kita adakan riadah dan apa-apa juga program aktiviti, dan sentiasalah dikunjungi oleh orang ramai, pembesar-pembesar negara. Baik, Encik Mior, temanya yang cukup bertepatan, Malaysia Negara Taman Terindah. Kita ingin melihat bahawa lanskap ini bukan sahaja kita dapat lihat di kawasan taman, bahkan di kawasan perumahan pun patut kita jadikan budaya untuk mengindahkan kawasan persekitaran. Memilih tema itu, Malaysia Negara Taman Terindah, mungkin ada sesuatu yang ingin disampaikan hasratnya? Saya suka targetkan kepada kerajaan dah menggubalkan dasar lanskap negara. Dalam dasar tu kita ada 7 teras. Teras pertama dia memudayakan. Bila sebut memudayakan dari segi ilmu di peringkat sekolah, didik ke anak-anak tu, dan juga di peringkat IPTA lah. Dan di samping itu kita buat pelbagai aktiviti, kempen tanam pokok, semua tu. Itu adalah memudaya. Bila yang kedua, teras kedua ni pula kita merancang. Bila kita merancang, kita perlukan plan induk lanskap dan juga kita sediakan garis panduan lanskap untuk panduan pada industri lah. Yang ketiga pula kita membangun. Bila membangun ni infrastruktur hijau. Bila infrastruktur hijau ni paling utama kita ada taman awam, pocket park di kawasan bandar. Lepas tu waterfront, riverfront, legaran bandaran, itu adalah
teras ketiga membangun. Bila yang teras keempat ni pula, warisan budaya ataupun lanskap semula jadi. Ya. Bila lanskap semula jadi ini, kita kena kekalkan supaya dapat dinikmati oleh generasi akan datang. Bila teras kelima pula, kalau tak ada organisasi, tak ada personel yang kompeten, kita tak dapat menjayakan hasrat tersebut. Bila pergi teras ke-6 pula, kita lebih kepada perundangan. Garis panduan apa semua tu, kita masuk teras 6. Dan teras ke-7 sekali, yang paling utama, penggiat industri. Jadi bila 7 teras tu lengkap dan kita dapat menjayakan negara taman terindah tu. Itu. Baik, kalau kita sebut saja Putrajaya ya Datuk, memang dikenali sebagai pusat pentadbiran negara dengan seni bina bangunannya yang unik tapi diimbangi juga dengan lanskapnya yang begitu indah. Dan kalau sebut saja kalau sambutan seperti Pesta Flora dan sebagainya, Putrajaya menjadi tempat utama. Mungkin dari segi lanskap di Putrajaya itu, kenapa perlunya, pentingnya juga pada masa sama pembangunan dari segi pembinaan bangunan dan sebagainya dipentingkan, tetapi pada masa sama tidak ditinggalkan pengurusan lanskap? Memang menjadi keutamaan kita lah di Perluan Putrajaya sendiri kan. Putrajaya tu dibina dan berasaskan kepada Bandaraya Taman. Ya. Jadi kita ada visi untuk mewujudkan Putrajaya ini ke arah berada mampan Baya 2025. Jadi suasana yang seimbang tadi kan, landscape dengan bangunan yang tersergam indah sekeliling tu kan. Jadi balik pada Taman Botani sendiri kan tadi, kawasan ini memang sungguh strategik. Dikelilingi oleh tasik dan wetland dia. Kemudian tu yang bangunan Pejabat Perdana Putra, kediaman resmi Kompleks Sri Perdana, Masjid Putra, Istana Mulawati kan. Malah banyaklah pemuda yang boleh menerima kunjungan orang ramai lah di situ. Dan of course dia katakan tadi Floria kan, kita memang ada rancangan untuk mengadakan festival bunga dan taman yang dipanggil Floria Diraja pada bulan Ogos nanti. Nah itu kita akan wawarkanlah di slot yang lain. Kalau kita sebut saja berkenaan dengan lanskap ini, Encik Mio, salah satu perkaranya bukan saja ia dapat memastikan kawasan itu indah, tetapi sebagai tarikan pelancong. Jadi kalau di negara kita ini, itu mungkin kita boleh ambil contoh di Kuala Lumpur ataupun Putrajaya. Bagaimana keindahan lanskap ini dapat menarik ataupun sebagai tempat destinasi menarik untuk pelancongan? Saya kalau lihat di Kuala Lumpur tu, kita tengok projek River of Life yang itu dapat menarik salah satu daya tarikan. Kemudian daripada situ kita akan pergi ke kawasan di Phuket Park tu, Lebuh Pasar. Jadi itu ada salah satu daya tarikan. Kemudian kita pergi pula Dataran Merdeka. Itu satu ikon yang sejarah menghadap bangunan Sultan Abdul Samad. Itu yang contoh-contoh kita nampak. Dan di sampingnya juga kita ada di kawasan Kuala Lumpur ni Perdana Botanical Park di Kuala Lumpur. Itu pun sama juga, adalah salah satu daya tarikan juga. Kalau kita lihat banyak sebenarnya produk-produk pelancongan ni berkait dengan lanskap. Datuk, 3 hari berlangsungnya Hari Lanskap Negara. Tentunya pengisian itu sudah pun disusun atur dengan begitu baik sekali untuk memastikan orang ramai datang bersama-sama dan bersama-sama menyokong Hari Lanskap Negara ini. Mungkin Datuk boleh terangkan antara aktiviti yang menarik yang bakal disajikan. Ya, sebenarnya banyak program aktiviti yang kita akan adakan. Sebenarnya kalau dari segi persiapan sekarang ni dah nampaklah kemah-kemah pun dah mula naik kan. Bangunan pun telah mula dicuci bersih sebagainya kan. Kita ada lebih kurang dalam 20 pameran yang akan berlaku dalam bangunan VIC itu sendiri. Dan in fact jualan pun kita ada 40 gerai jualan yang akan menjual semualah hasil produk landscape horticulture. Dan selain daripada itu pada hujung minggu kita akan adakan banyak aktiviti lah. Seperti senam aerobik dan program jejak taman. Jejak taman ni kita mengimbau kembalilah sukan-sukan rakyat kita di masa dahulu, dan kita akan melibatkan semua komuniti di Putrajaya dan banyak lagi sebenarnya lah park race, eksplorasi taman, bicara botani dan sebagainya. So datanglah. Ini seperti mana saksikan antara tarikan utamanya ada eksplorasi taman, persembahan bas kesukan rakyat, pun ada pertandingan mural. Itu pertandingan yang juga terbuka kepada semua, Datuk? Kita terbuka pada IPTA. IPTA? Ya, okey. Jadi mereka perlu daftar lebih dahulu lah untuk. Kemudian kita akan adalah garis panduan untuk mural.
Selalunya kalau kita sebut mural ini selalu dilukis di dinding kawasan bangunan. Untuk pertandingan ini bagaimana? Kita sediakan board dia. Okey. Jadi dia akan curahkan kreativiti dia pada board tersebut. Okey, itu yang menarik. Untuk itu terbuka untuk pelajar IPT ya, Encik Mio. ya. Baik, mungkin secara ringkasnya lah kepada Encik Mio. Mungkin kita nak bawa pelawaan kepada penonton kita pada waktu ini, datang beramai-ramai ke Taman Botani Putrajaya. Silakan. Saya mohonlah kalau kita dapat sama-sama meraihkan Hari Landscape Negara ni, yang bermula daripada 1 bulan Mac, hari Jumaat, kemudian 2 bulan Mac, dan jangkaan majlis perasmian tu pada 3 bulan Mac, hari Ahad, yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia, Tun Dr. Mahathir bin Mohamad. Jadi dalam tu banyak pelbagai aktiviti. Saya merayulah kepada penduduk sekitar di Putrajaya ataupun di Kuala Lumpur dan di seluruh negara dapat sama-sama meraihkan Hari Landscape Negara. Ya, dan itu pun selaku tuan rumah juga mengharapkan agar kehadiran orang ramai juga meriah pada waktu kita sentiasa mengalu-alukan kehadiran semualah kru-kru ATM untuk bersiaran di sana. Okey. Dan of course lah komuniti Putrajaya itu sendirilah yang banyak menyumbang kepada pelbagai aktiviti lah di sana. Dan jomlah datang ramai-ramai hujung minggu ni. Baik, 1 hingga 3 Mac 2019 Hari Lanskap Negara edisi ke-21 di Taman Botani Putrajaya. Ini dia paparan yang anda boleh dapatkan maklumat lanjut berkenaan tarikh dan juga tempatnya. Baik, terima kasih Encik Mio Don Sofian Mio Razali dan juga Datuk Baharudin Aziz. Hari Lanskap Negara dengan temanya Malaysia negara dalam taman. Ya, Malaysia negara taman terindah. Itu yang ingin ditarikkan ataupun yang ingin ditekankan untuk sambutan Hari Lanskap Negara edisi tahun ini. Baik, kita nak terus bersama dengan